semua, jom kita belajar sains untuk hari ini. Okey, hari ini kita dah masuk tajuk yang seterusnya di bawah tajuk bahan buangan. Okey, hari ini kamu perlu tahu bahan buangan terbiodegradasikan dan bahan buangan yang tidak dibiodegradasikan. Kamu perlu tahu maksud dan juga contoh. Okay, jom kita tengok apakah maksud bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, bahan buangan terbiodegradasikan adalah bahan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Maksudnya bahan biodegradasi ini, bahan dia boleh reput. Siapa yang reputkan dia? Mikroorganisma. Dan lepas tu dia jadi apa? Dia akan jadi nutrien, iaitu dia akan jadi baja di dalam tanah. Okey, contoh bahan buangan terbiodegradasi terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan. Ya, sisa makanan kita boleh reput. Kertas, bahan kumuh. Bahan kumuh ni apa? Bahan kumuh ni contohnya macam peluh kita, najis kita, air kencing kita. Ni semua dia boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, boleh faham ya? Okey, manakala bahan buangan seperti kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi bahan buangan ini dinamakan sebagai bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, lagi sisa toksik juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Boleh faham tak? Minggu lepas, kamu dah kelaskan bahan buangan mengikut beberapa jenis seperti bahan buangan terdiri daripada bahan buangan plastik, kertas, sisa toksik, dan ada banyak lagi kan. Jadi bahan-bahan buangan tu kita boleh bahagikan dia kepada dua kumpulan. Satu kumpulan biodegradasi, satu lagi kumpulan tidak terbiodegradasi. Okey, bahan buangan biodegradasi ni boleh direputkan oleh mikroorganisma. Manakala bahan buangan tidak terbiodegradasi, maksudnya bahan ini tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Apakah bahan yang tak boleh dibiodegradasi itu? Seperti kaca, plastik, logam, sisa toksik. Ini semua tak boleh reput. Kalau kita buang bahan buangan ni, maksudnya dia akan kekal bertahun-tahun di dalam tanah, dia tak akan reput. Okay, tapi kalau macam sisa makanan, dia boleh dia akan reput dan dia tidak akan ada lagi di tempat yang kamu tanam. Okey, boleh faham Jom kita tengok latihan untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kamu perlu buat aktiviti ini. Jadi, buka buku teks muka surat 153. Kenapa kita perlu buat aktiviti ini? Untuk mengelaskan bahan buangan biodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan di persekitaran rumah kita. Okey, cuba tengok nombor 1. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan kecil, maksudnya lakukan di rumah kamu. Nombor 2. Pilih dan kumpulkan beberapa barangan di persekitaran sekolah kamu. Yang ini bukan sekolah kamu buat di rumah awak. Okey, pilih dan kumpulkan beberapa barang di rumah kamu. Okey, lepas tu nombor 3, dia dah bagi contoh barang. Contohnya macam botol plastik, pinggan, buku, sudu, pensel. Ini semua barang yang ada di rumah kita. Okey, lepas tu nombor 3, dengan menggunakan pelekat berwarna, tandakan bahan mengikut kategori. Okey, awak tanda, ini bahan biodegradasi. Stiker merah tu untuk biodegradasi. Stiker biru tu untuk bahan yang tidak dibiodegradasi. Okey, lekat dulu. Okay, awak pilih dulu mana yang boleh reput, mana yang tak boleh reput. Okey, lepas tu nombor 4, bina sebuah jadual seperti di atas. Pindahkan hasil pemerhatian kamu dalam jadual tersebut. Okey, ini dia latihan dia. Ini dia jadual yang kamu kena buat. Okey, jadual ni kamu salin dalam buku sains 1 kamu. Okey, apa yang kamu buat ialah mula-mula tulis objek. Okey, apa barang-barang yang kamu cari? Cari dalam 10 barang. Okey, kamu buat 10 objek. Contohnya pensel, buku, botol air, pinggan, paku, apa-apa sajalah yang ada di rumah kamu. Okey, let's say yang jadual pertama tu kamu tulis pensel. Okey. Bahan pensel tu dibuat daripada apa?
daripada kayu. Okey, betul. Kayu. Okey, jadi kayu tu kamu tik dekat sebelah sini sama ada terbiodegradasikan ke atau tidak terbiodegradasikan. Kayu boleh reput atau tidak. Kalau boleh reput, tik dekat terbiodegradasi. Kalau tidak boleh reput, tik pada terbiodegradasi. Lepas tu buat nombor 2 pula. Okey, nombor 2 kamu buat pinggan kaca. Okey, pinggan kaca dibuat daripada apa? Kaca. Okey, biodegradasi ke tidak biodegradasi? Jadi pilih mana apa jawapan kamu. Okey, jadi lepas siap hantar gambar ni kat saya. Okey. Lepas tu latihan 2, habis saja kamu buat jadual tu, kamu kena salin soalan 1, 2 dan 3. Okey. 1, 2 dan 3 jawab. Lepas tu kamu hantar kepada saya. Kita cuba tengok soalan nombor 1. Mengapakah penggunaan bahan tidak terbiodegradasikan perlu dikawal? Okey, kalau kita banyak buang bahan tidak dibiodegradasi ni, apa yang akan berlakukan? Cikgu cakap tadi, bahan yang tidak biodegradasi ni tak boleh reput. Jadi kalau kamu buang, dia akan ada bertahun-tahun di tempat yang sama. Dia tak akan reput. Melainkan kalau yang biodegradasi tu, kalau kamu buang, dia akan reput. Dia boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi tulis kenapa. Kenapa penggunaan bahan tidak terbiodegradasi ni perlu dikawal. Maksudnya dikontrol, tak boleh buang banyak. Kita kena kurangkan pembuangan sampah. Nombor 2, bagaimanakah bahan buangan boleh dikelaskan? Bagaimana bahan buangan boleh dikelaskan? Mengikut biodegradasi dan tidak biodegradasi. Dan nombor 3, apakah kesimpulan yang dapat kamu buat terhadap aktiviti ini? Okey, buat satu kesimpulan. Okey, lepas tu sambung sikit nombor 4, soalan nombor 4 iaitu soalan kebat di tepi ni. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya semua bahan adalah tidak dibiodegradasikan. Okey, kamu ramalkan, kamu fikir sendiri. Kalau apa yang berlaku sekiranya semuanya adalah bahan tidak dibiodegradasikan. Sama ada dia menyebabkan pencemaran ke. Jadi kamu tulislah apa yang kamu fikirkan tu. Okey, cuba tengok klik info di bawah. Okey, tahukah kamu bahan buangan mampu kekal di dalam tanah selama beratus tahun lamanya? Okey, kalau kamu buang kertas. Okey, tengok kalau kamu buang kertas, dia boleh tahan 2 hingga 3 minggu sebelum reput. Lepas 3 minggu tu dia akan reput lah. Lepas tu kulit pisang, dia boleh, kalau kamu buang, dia akan ada selama 1 hingga 3 bulan. Lepas tu dia akan reput. Okey, lampin pakai buang. Lampin baby. 10 hingga 20 tahun dia tak akan reput. Okey. Kalau tin, 200 hingga 400 tahun tak reput. Macam tu juga ada. Kalau hujan ke apa ke, bertakung air ke. Jadi kita lah yang akan menerima padahnya. Okey, lepas tu, botol dan getah. Bayangkan, lebih daripada 500 tahun boleh berada di tempat yang kamu buang. Dia tidak akan direputkan oleh mikroorganisma sebab tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey. Okey, seterusnya latihan 3. Cikgu minta kamu buat lembaran 58 dalam buku lembaran kamu dan seterusnya lembaran 59 dalam buku lembaran kerja kamu juga. Okey. Jadi kamu ada 4 latihan tadi, iaitu senarai semaknya di sini. Okey, ini latihan 1. Buat jadual. Latihan yang kedua, salin soalan daripada buku teks. 1, 2, 3 dan soalan kebat 1. Jadi 4 soalan. Lembaran 58, lembaran 59. Okey, itu saja. Jangan lupa hantar latihan 1 hingga 4 dalam grup Telegram lepas siap. Okey. Sekian, terima kasih. Harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Jumpa lagi minggu depan.